Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat anak-anak, murid-murid sekalian, rakan guru dan ibu bapa. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 4. Jom kita saksikan bersama-sama. Baik, tajuk kali ini ialah 3.0 wang standard kandungan 3.6 instrumen pembayaran standard pembelajaran 3.6.1 mengenal pelbagai instrumen pembayaran 3.6.2 menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi barangan dan perkhidmatan. Jom kita saksikan seterusnya. Baik, apa itu maksud istilah dalam instrumen pembayaran? Baik, kita lihat yang pertama, instrumen ialah alat atau kaedah yang digunakan dalam aktiviti jual beli. Yang kedua, pembayaran iaitu aktiviti membayar bagi barang atau perkhidmatan oleh pembeli kepada penjual atau pembekal. Yang ketiga, pembelian iaitu aktiviti membeli sesuatu barang atau perkhidmatan. Dan yang terakhir, perkhidmatan iaitu aktiviti membekalkan sesuatu keperluan seperti perkhidmatan internet, pengangkutan awam, talian telefon dan sebagainya. Kita lihat pelbagai instrumen pembayaran. Yang pertama, tunai. Yang kedua, cek. Yang ketiga, kad debit. Yang keempat, kad kredit. Yang kelima, kad prabayar. Yang keenam, perbankan internet. Yang ketujuh, e-dompet. Dan yang ke-8, wang pos. Jom kita saksikan seterusnya. Kita lihat apa itu instrumen pembayaran daripada 1 hinggalah seterusnya yang ke-8. Yang pertama, tunai. Tunai ialah suatu bentuk bayaran terus. Wang ialah duit yang digunakan untuk membeli barang. Wang ialah duit yang digunakan untuk membayar perkhidmatan secara tunai. Mata wang berbeza antara sebuah negara dengan negara yang lain. Bentuk wang ialah wang kertas dan wang shilling. Baik, kita lihat situasi-situasi di mana alat instrumen pembayaran ini digunakan. Ini di kaunter, perkhidmatan di kaunter pejabat. Ini di kaunter tiket. Tiket biasanya tiket bas atau komuter dan sebagainya. Ini di suatu tempat di pejabat. Baik, contoh lain, membeli makanan minuman, membeli buku, membayar bil di pejabat pos dan sebagainya. Ini adalah instrumen pembayaran tunai. Baik, seterusnya kad debit. Apa itu kad debit? Kad debit ialah bayaran melalui akaun simpanan. Kad debit dipunyai oleh pemegang akaun bank tertentu. Wang dalam akaun bank akan ditolak secara langsung dari akaun pemegang kad debit.
Kad debit dimiliki oleh pemegang akaun bank dan mempunyai wang simpanan yang mencukupi dalam akaun. Bentuk bayaran adalah menggunakan kad. Kad apa? Kad debit. Baik, kita lihat situasi di mana kad debit digunakan. Ini adalah di kedai kasut. Okey, ini adalah di kedai buku. Dan ini adalah di pump station. Minyak tak perlu menggunakan wang tunai, sebaliknya di pump kita boleh gunakan kad debit untuk urusan untuk mengisi minyak. Ini adalah situasi dan maksud kad debit. Contoh lain, membeli belah di pasar raya, membayar minyak kereta di stesen minyak secara terus di pump. Seterusnya, kad prabayar. Apa itu kad prabayar? Kad prabayar digunakan untuk membuat bayaran mengikut jumlah wang yang telah dibayar terlebih dahulu. Bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula atau top up. Contoh kad iaitu kad Touch and Go, kad prepaid telefon bimbit dan sebagainya. Penggunaannya seperti di tol rebus raya, membayar tiket bas atau komuter. Kita lihat situasi di mana kad prabayar digunakan. Ini di suatu tempat, di mana secara isian semula atau top up menggunakan wang tunai. Ini adalah contoh kad Ion, ini kad prepaid dan sebagainya. Ini adalah contoh dan maksud kad prabayar. Baik, kita lihat seterusnya kad kredit. Apa itu kad kredit? Belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasar raya. Berbelanja terlebih dahulu tanpa perlu membayar dengan serta-merta. Untuk menggunakan kad kredit, pemegang perlu berdaftar dengan pembekal kad kredit seperti bank dan agensi-agensi yang menggunakan kad kredit. Pembayaran boleh dibuat dalam tempoh tertentu dan dikenakan cas, perkhidmatan atau faedah. Contoh penggunaannya seperti di stesen minyak dan melakukan pembelian secara atas talian internet. Kita lihat situasi di mana kad kredit digunakan. Ini adalah maksud kad kredit dan contoh-contoh penggunaannya. Baik, kita lihat pula e-dompet. Apa itu e-dompet? Pembayaran tanpa tunai. Pembayaran menggunakan peranti elektronik. Peranti seperti telefon pintar, tablet dan pengimbas kod QR. Contoh, membeli barangan di kedai sebel neka 7-Eleven, membeli barang di pasar raya. Kita lihat situasi di mana instrumen pembayaran e-dompet digunakan. Kita lihat pula perbankan internet. Apa itu? Jom kita lihat. Iaitu transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Contoh, membayar bil utility seperti TNB, Celcom, bil air dan sebagainya. Contoh lain, membeli barang secara atas talian
Contoh lain membeli belah di Shopee, Lazada, GoShop, Foodpanda dan sebagainya. Contoh lain membuat pindahan wang kepada pemegang akaun bank lain. Baik, kita lihat situasi di mana penggunaan perbankan internet dijalankan. Ini cara dia dilaksanakan perbankan internet. Itu ini Maybank dan ini bank rakyat. Ini boleh dilakukan di mana-mana, di rumah atau di pejabat di mana talian internet tu tiada gangguan, senang dijalankan perbankan internet. Baik, kita lihat pula wang pos. Apa itu wang pos? Mewakili wang tunai untuk diantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Kaedah ini selalu digunakan ketika belum adanya kemudahan perbankan internet, e-dompet dan sebagainya. Dia lebih selamat digunakan berbanding mengirim wang tunai sebenar. Kita lihat situasi di mana wang pos digunakan. Ini pengguna-pengguna akan membeli wang pos di pejabat pos. Baik, pelaksanaan contohnya ialah seorang pengirim membeli wang pos di pejabat pos kepada seseorang. Kemudian seseorang itu perlu menunaikan wang pos tersebut di pejabat pos untuk mendapatkan tunai. Ini cara-cara, kaedah-kaedah wang pos digunakan. Kita lihat pula cek. Apa itu cek? Cek ialah sekeping kertas yang dikeluarkan oleh bank. Perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Untuk menggunakan cek, pengguna perlu mempunyai akaun bank tertentu. Pengguna perlu menulis nilai yang dikehendaki tanpa melebihi wang simpanan di dalam bank jika hendak membuat bayaran menggunakan cek. Contoh, memberi sumbangan atau derma, membuat pembayaran permulaan untuk membeli kereta. Ini adalah sekeping kertas asalnya dari sebuah buku. Ada helaian-helaian yang perlu dikerat, yang mana cek ini hanya digunakan bila ada permintaan, bila ada pengeluaran. Ada pembayaran menggunakan cek tanpa tunai. Ini situasi mana pelaksanaan penggunaan cek digunakan. Baik. Kita lihat pula pembayaran atau instrumen pembayaran yang mana ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita lihat yang pertama, kelebihan penggunaan instrumen pembayaran wang tunai. Yang pertama, amalan berbelanja mengikut bajet dan kemampuan. Boleh mengelak daripada berhutang. Ini adalah kelebihan wang tunai. Manakala kekurangan wang tunai pula terdedahkan kepada kecurian, ragut dan mungkin akan hilang. Pengguna perlu mengeluarkan wang dari bank. Ini adalah kekurangan yang kita boleh nampak kalau pembayaran adalah melalui wang tunai, secara wang tunai. Seterusnya, kelebihan dan kekurangan penggunaan e-dompet dan kad prabayar. Kelebihannya boleh melakukan pembayaran secara cepat dan menjimatkan masa. Lebih selamat dan tidak perlu membawa wang tunai apabila keluar untuk membeli belah. Manakala kekurangannya pula, kad
Jika kad pengibas QR peranti elektronik tidak boleh digunakan jika rosak, maksudnya penggunaan e-dompet ni tidak dapat dilaksanakan. Kad pengibas QR peranti rosak, e-dompet tidak boleh digunakan. Seterusnya, jika ada gangguan internet menyebabkan sistem aplikasi e-dompet dan kad prabayar ni gagal untuk dilaksanakan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan e-dompet dan kad prabayar. Seterusnya, kelebihan penggunaan instrumen kad debit dan kad kredit. Kita lihat kedua-duanya iaitu lebih selamat, tidak perlu membawa wang tunai untuk membeli belah, boleh mengelakkan kehilangan dan kecederaan wang dan seterusnya menjimatkan masa. Manakala kekurangannya, untuk kad debit perlu ada akaun di bank, memastikan wang yang ada di dalam akaun mencukupi. Untuk kad kredit pula, amalan berhutang dan berbelanja melebihi kemampuan. Dan untuk kedua-duanya, kebiasaannya jika ada gangguan internet, bermaksud instrumen pembayaran kad debit dan kad kredit tak dapat dilaksanakan. Kita lihat pula kelebihan penggunaan instrumen pembayaran perbankan internet. Cepat dan menjimatkan masa, lebih selamat dan dapat menyimpan rekod transaksi. Manakala kekurangannya pula, untuk perbankan internet perlu mempunyai bekalan internet untuk membuat pembayaran. Boleh berlaku kecurian maklumat perbankan. Ini internet terganggu bermaksud sistem ini tidak dapat dilaksanakan. Baik, semoga penerangan sebentar tadi telah dapat membantu anak-anak memahami apa itu instrumen pembayaran dengan pelbagai kaedah, alat dan bentuk sistem pembayaran. Juga ini akan membantu anak-anak menyelesaikan masalah harian berkaitan dengan wang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.